Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, kumpulan kami akan membentangkan tajuk perbezaan musafir pendek dan musafir panjang. Sebelum itu saya perkenalkanlah, kami ada anggota seramai 5 orang, yang saya Muhammad Arash bin Saleh, sahabat saya Wan Muhammad Salahuddin bin Wan Muhammad. Seterusnya yang ketiga Muhammad Hafiz bin Muhammad Ramli. Yang keempat Muhammad Muzairi bin Idris. Yang kelima Muhammad Naim bin Abdul Halim. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan sebentar lagi tajuk yang telah diberikan dari amanah pada kami untuk kami sampaikanlah kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, musafir pendek ini adalah musafir yang jarak dekat, iaitu orang yang melakukan perjalanan kurang daripada 2 marhalah. Manakala musafir panjang, iaitu jarak jauh, orang yang melakukan perjalanan merentasi jarak 2 marhalah ataupun lebih. Antara rukhsah musafir pendek dan juga musafir panjang, musafir pendek ini tidak boleh qasar. Manakala musafir panjang ini rukhsahnya boleh jamak dan qasar salat. Yang mana dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 101, dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqasar salatmu. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari nombor 1107, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menjamak antara solat Zuhur dan Asar. Jika baginda sedang dalam perjalanan, baginda juga menjamak antara solat Maghrib dan Isyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naim bin Abdul Halim. InsyaAllah saya akan teruskan pembentangan berkaitan dengan syarat-syarat solat musafir. Yang pertama, solat musafir hendaklah dilakukan ketika musafir. Yang keduanya, orang yang musafir telah melepasi sempadan, yakni kampung ataupun taman perumahan yang tempat ditinggal. Yang ketiga, orang yang bermusafir tidak berniat untuk tinggal di destinasi yang dituju melebihi 4 hari, iaitu tidak termasuk hari pergi dan hari pulang. Yang keempat, orang yang bermusafir tidak berimamkan orang yang menunaikan solat secara sempurna, 4 rakaat ataupun 3 rakaat ataupun. Yang kelima, berniat qasar semasa takbiratul ihram. Dan yang keenam, mestilah solat qasar itu dilakukan dalam keadaan bermusafir dari awal hingga akhirnya. Syarat-syarat mengharuskan solat jamak dan qasar. Antara syarat-syarat yang mengharuskan solat jamak dan qasar adalah perjalanan yang bertujuan diharuskan oleh syarak dan bukan bertujuan maksiat. Jarak perjalanan mestilah 2 marhalah, iaitu 89 km atau lebih. Musafir hendaklah mempunyai arah tujuan yang tertentu, iaitu bukan musafir yang meredah jarak yang tidak pasti ke mana arah tujuannya. Syarat solat jamak, jamak takdim. Yang pertama, tertib, iaitu dimulakan dengan solat pertama, Zuhur atau Maghrib, dan diikuti solat kedua, Asar atau Isyak. Yang kedua, berniat jamak takdim ketika takbiratul ihram solat pertama. Yang ketiga, berturut-turut antara kedua-dua solat tanpa diselangi dengan jarak masa yang lama antara dua solat. Yang keempat, berterusan berada dalam musafir hingga takbiratul ihram solat kedua. Syarat solat jamak takhir. Yang pertama, niat jamak takhir sebelum habis waktu solat pertama dan berkekalan di dalam musafir hingga selesai kedua-dua solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung pembentangan daripada sahabat saya dan kita masuk kepada tajuk ataupun topik
3 pilihan solat ketika musafir. Jadi orang yang bermusafir dia mempunyai 3 pilihan ini. Sama ada yang pertama, solat jamak sahaja tanpa mengkasarkannya. Maksudnya dia melaksanakan sembahyang zuhur, asar 4 rakaat mengikut dia punya bilangan waktu. Hanya dia mengumpulkannya sahaja, sama ada dia melaksanakannya secara takdim, membawa kepada waktu yang pertama, ataupun dia melaksanakannya secara takhir, membawa solat yang pertama kepada waktu yang kedua. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang bermusafir dengan musafir yang panjang, dia berhak untuk melaksanakan solat qasar sahaja tanpa menjamakkan solatnya. Maksudnya, solat yang ada 4 rakaat, dia menjadikan solat itu menjadi 2. Iaitu zuhurnya menjadi 2, asarnya menjadi 2, isyaknya menjadi 2. Tapi tetap dilaksanakan pada waktu-waktu dia. Zuhur 2 rakaat dilaksanakan pada waktu zuhur, asar 2 rakaat dilaksanakan pada waktu asar, isyak 2 rakaat dilaksanakan pada waktu isyak, mengikut waktu dia. Ataupun yang biasa bagi orang yang musafir, dan ini lebih memudahkan untuk dia melaksanakan solat. Mungkin faktor perjalanan yang jauh, mungkin faktor tak ada tempat untuk berhenti dan sebagainya, maka pilihan ketiga ni adalah antara pilihan yang terbaik yang biasa digunakan ataupun dilaksanakan oleh musafir, iaitu dia menjamak dan dia mengkasarkan sembahyangnya sekali. Maksudnya dia kumpulkan solatnya dalam satu waktu dan dia memendekkan sembahyangnya daripada 4 menjadi 2, sama ada takdim ataupun takhir. Contoh, dia nak buat solat zuhur dan asar secara takdim dan secara qasar. Dia melaksanakan sembahyang zuhur 2 rakaat, sembahyang zuhur jamak takdim dan qasar 2 rakaat. Selepas daripada memberi salam, maka dia bangkit untuk melaksanakan solat asar jamak takdim 2 rakaat dalam waktu zuhur. Ini dinamakan sebagai jamak takdim serta qasar. Ataupun dia nak melaksanakan solat jamak takhir serta qasar. Maksudnya pada waktu yang pertama dia tidak melaksanakan solat, dan pada waktu hanya berniat saja pada waktu yang pertama untuk melaksanakan jamak takhir, dan apabila masuk waktu kedua barulah dilaksanakan solat yang pertama dan kedua dalam waktu yang kedua. Sebagai contoh, melaksanakan solat jamak takhir ialah apabila dia nak melaksanakan zuhur dan asar, maka dia melaksanakannya pada waktu asar. Apabila masuk saja waktu yang pertama iaitu waktu zuhur, dia kenalah berniat untuk melaksanakan solat secara jamak takhir, kena niat jamak takhir. Kemudian apabila tanpa dia melaksanakan solat pada waktu zuhur tu, kemudian apabila masuknya waktu asar, barulah dilaksanakan sembahyang sama ada mengikut tertib zuhur dahulu secara 2 rakaat, kemudian beri salam, kemudian dia akan bangkit kembali untuk melaksanakan asar 2 rakaat secara jamak takhir. Ataupun dia memberikan penghormatan kepada tuan rumah pada waktu itu, iaitu dia melaksanakan sembahyang asar 2 rakaat jamak takhir, habis memberi salam, kemudian dia akan sambung dengan sembahyang zuhur 2 rakaat jamak takhir serta qasar. Maka boleh musafir ini boleh memilih salah satu daripada 3 perkara tersebut, insya-Allah. Baik, kita sambung kepada yang terakhir, iaitu kesimpulan bagi pembentangan kami. Itu syarak hanya memberikan rukhsah kepada sesiapa yang bermusafir panjang untuk mengerjakan solat secara jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar adalah lebih bersifat toleransi, mudah dan menjimatkan masa. Ia juga menggambarkan keindahan rukun syarak yang meraihkan segala situasi yang dihadapi oleh manusia. Maksudnya, musafir pendek tidak dibenarkan untuk melaksanakan rukhsah solat jamak dan qasar, kerana ia berpaksikan kepada ayat Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas solah. Ayat ini menerangkan bahawa hanya orang yang bermusafir sahaja yang layak untuk melaksanakan rukhsah solat musafir, iaitu jamak dan qasar. Maka hanya yang dibenarkan untuk buat rukhsah ini adalah solat musafir, orang yang
musafir dengan musafir yang panjang yang lebih daripada 2 marhalah. Jadi kesimpulan yang kami dapat bahawa rukhsah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan pemusafiran yang panjang, tidak kepada orang yang bermusafir pendek, iaitu orang yang kurang daripada 2 marhalah. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.